Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah dan para penonton sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran, juzuk yang ke-28, surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, surah yang ketiga dalam juzuk ini. Kita mula ayat yang ke-10 sehingga akhir surah, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أنتم به مؤمنون. Masuk semula kepada ayat 10. Ini yang dikatakan cerita Al-Mumtahanah, orang perempuan yang diuji itu. Tengok kisah dia. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang perempuan yang mengaku beriman, mana dia sudah istihar, dia ni seorang mukminah, datang berhijrah ke Madinah kepada kamu, maka ujilah iman mereka. Allah lebih mengetahui akan iman mereka. Dengan yang demikian, sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu sebagai isteri, dan orang-orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka sebagai suami. Kita pergi satu persatu. Ayat ini panjang, jadi kita akan huraikan satu persatu dalam perbincangan ini. Yang pertama, iaitulah tentang
perjanjian Nabi SAW dengan Quraisy disebut dengan nama perjanjian Al-Hudaybiyah. Jalan Hudaybiyah, Nabi kita berjanji, di antara janjinya gencatan senjata selama 10 tahun. Tanda senjata kita tahu berapa tahun? 10 tahun. Dan Hudaybiyah ini berlaku pada Zulqa'dah tahun yang ke-6. Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah. Ingatlah. Tahun yang ke-7 dia panggil Umratul Qadiyah, tahun yang ke-8 Fathu Makkah. Di antara isi perjanjian dengan kafir Quraisy, apa dia janji? Suhaib bin Amru, wakil Quraisy, telah menulis perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Annahu la ya'tika minna ahadun wa in kanat ala dinika illa radattahu ilaina." Tidak datang kepada kamu, mana orang Mekah pergi ke Madinah lepas perjanjian ini, walaupun dia sudah Islam, illa radattahu ilaina, kamu kena hantar balik ke Mekah. Berat juga ni. Kita boleh bayangkan bagaimana orang yang sudah hijrah dihantar balik ke Mekah, jawabnya pancung lah, kena bunuh lah dia orang ni. Maka bila mereka ni sampai ke Madinah, jumpa dengan Nabi SAW, Nabi kata, kamu tak boleh tinggal di Madinah sebab kita dah berjanji dalam perjanjian Hudaybiyah itu, kamu tak boleh tinggal di sini. Habis nak macam mana? Mereka duk fikirlah macam nak buat. Maka sahabat ini diminta keluar daripada Madinah, senyap-senyap pergi, seolah-olah nak balik ke Mekah, tapi mereka tak balik. Dia orang ni pergi berkumpul di satu tempat di tepi pantai. Duduk situ. Anak ibaratkan seperti buka cawangan baru. Ini hikmah. Hikmah, kalau tidak, tak boleh nak buka cawangan. Tiba-tiba ja'akumul mu'minat. Perempuan ini berhijrah. Tulis nama dia Ummu Kulsum. Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha. Dia ni hijrah ke Madinah sudah. Bila lari hijrah ke Madinah, keluarga dia yas'aluna an-nabi an yurji'aha ilaihim. Dia kata, ya Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, dalam perjanjian kita orang Mekah mari kena hantar balik. Hantar balik Ummu Kulsum kepada kami. Sudah. Macam mana nak buat ni? Nak hantar balik orang perempuan ni bahaya. Bukannya macam laki-laki. Maka Allah SWT perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, famtahinuhunna, jangan hantar balik mudah-mudah. Sebab apa Allah kata? Maka mereka ini kena uji. Bagaimana ujian? Panggil dia mari. Ummu Kulsum, mu mari ke Madinah ni kenapa? Semata-mata kerana beriman ke, ataupun ada gawe di sini? Gawe ni maknanya kita kata power lah. Mana pergi Madinah tu sebab ada nak kahwin di sana contohnya. Macam hadis Nabi kata, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, kan? Man kanat hijratuhu li dunya. Mu hijrah ni kenapa? Fa iza halafat, kalau dia bersumpah, suddiqat, kita benarkan sumpah dia. Contohnya dia bersumpah, wallahi kedatangan saya kerana Allah dengan Rasul, dibenarkan sumpah dia. Ataupun kalau tak payah sumpah lah, kita tengok qara'inul hal, tengok kepada situasi yang berlaku. Dia mari sungguh, nampak kesungguhan dia, nampak keikhlasan dia, dia mari pun bukan kerana apa-apa, terima. Bila terima, kita ada masalah dengan Quraisy. Masalah ke tidak? Masalah apa? Masalah perjanjian. Maka para ulama kata, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak hantar balik Ummu Kulsum ke Makkah sedangkan dia sudah berjanji? Tengok Allah Taala sebut dalam ayat ini, fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna.
Kalau kamu sudah kenal pasti mereka ini orang mukminah, orang yang beriman, jangan hantar balik. Apa sebab? La hunna hillul lahum. Wanita muslimah tidak halal kepada laki-laki kafir. Walahum, laki-laki yang kafir tidak halal bagi perempuan mukminah. Macam mana kita nak serah balik mereka? Maka di sini para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan perjanjian dengan Quraisy, sebab yang kita janji dengan Quraisy di dalam perjanjian damai itu iaitulah orang laki-laki. Orang laki-laki ni dipanggil ahlul harb wasyaukah. Orang laki-laki ni yang masuk perangan, perempuan tak masuk. Jadi oleh kerana perempuan tak masuk, itu dia panggil perjanjian dengan rapuh. Perjanjian dengan rapuh, orang perempuan tak masuk dalam perjanjian, maka Nabi SAW tak hantar balik. Ini yang kita kena belajar. Kalau kita buat perjanjian dengan orang, tengok betul-betul. Ada kawan kita cerita, syarikat insurans. Dia tulis, bila kita beli insurans ni, dia tulis, sekiranya berlaku kemalangan di atas jalan raya, kami cover. Kebetulan kawan ni tepuh lembu di jalan kampung, bukan jalan raya, bukan jalan utama, jalan tak ada tar. Dia kata tak masuk dalam perjanjian. Tengok, ini dia panggil istisnaat ataupun klaus yang ada tu. Klaus dia banyak. Maka dalam perjanjian ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam janji hantar balik laki-laki, sebab laki-laki dianggap sebagai tentera yang menguatkan tentera Islam, tapi orang Islam, orang perempuan mukminah tak masuk, maka Nabi kita tak hantar balik. Wallahu alam, itu di antara huraian ataupun analisa yang dibuat oleh sebahagian daripada ulama sirah, ulama tafsir juga, kenapa Nabi kita tak hantar balik. Kita kata alhamdulillah. Kalau tidak nanya, hantar balik orang perempuan, suami dia ambil. Kalau suami dia ambil, kahwin balik, mana boleh? Mana halal, dia sudah beriman, tak boleh kita serah kepada orang kafir. Kita dah belajar dalam siri-siri lepas tentang perjanjian dengan orang kafir kan. Baik. Allah perintahkan di sini, ini keadilan dalam Islam, ketelusan kita, walaupun dengan orang kafir kita kena adil. Tengok ayat. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada suami-suami yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan. Bila orang isteri dia lari kepada kita, kita tanya, mu kahwin dengan dia dulu berapa belanja? Maka pihak Islam kena bagi pampasan kepada perbelanjaan yang telah dia habis dulu, sebagai macam kita nak tebus talak kepada isteri dia ni supaya dia tak kacau. Mau ambil berapa dulu? Berapa dinar menikah dulu? 20 dinar, 50 dinar, ambil duit, gini nikah lain, cari kapi lain pula. Ini mukminah, la hunna hillul lahum walahum yahilluna lahum. Tak boleh. Allahu akbar. Ini keadilan Islam. Patut kita kata, mukafir biar gila lah. Allah kata apa? Wa atuhum ma anfaqu. Kemudian mari perintah baru pula. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Dan tidak menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka, perempuan-perempuan yang berhijrah itu, apabila kamu memberi kepada mereka mas kahwin. Yang maknanya bila perempuan yang lari, dia kena beriddah. Berapa bulan iddah dia dulu? Istibra' dia panggil, pastikan mereka tidak mengandung, tak ada anak kat dalam kandungan itu, maka dibenarkan supaya orang Islam yang ada di Madinah kahwinkan dengan orang perempuan itu. Untuk apa? Tapi dengan syarat. Dengan syarat ataitumuhunna ujurahunna, kena beri mas kahwin lain ke dia. Tadi kita bayar dengan duit pampasan kepada suami dia, itu hak ganti rugi kawan tu. Mu nak kahwin ke dia, mas kahwin baru. Dalam Islam mana kita tak bagi rugi dua-dua. Istilah orang kata win-win dah. Suami dia dulu pun boleh duit, gini nikah lain dengan kafir sama dia juga, sama-sama berhala. Muslimah yang datang kepada kita ni, kalau kamu ada orang dia kalangan sahabat nak kahwin, bagi mas kahwin dia.
Ini hak perempuan, itu hak suami dia. Berbeza. Allahu Akbar. Ini hak adalatul Islam wa samahatul Islam. Keadilan Islam yang begitu menarik, yang perlu kita belajar, yang perlu kita tonjolkan kepada masyarakat. Hadza huwal Islam. Ini Islam yang kami buat, yang kami anuti. Bukannya main-main kata orang yang kafir cincai. Ada juga dulu jenis-jenis untuk lebay kita ni. Bahasa jenis tak habis kitab. Nah, dia fatwa, dia kata bagi-bagi orang kafir boleh ambil. Jadi ada orang gitu di barang. Kita kata lah, khata' salah. Kecuali kafir harbi yang betul-betul berperang dengan kita, itu ya boleh ambil. Kafir yang damai dalam negara kita, musta'man, mustautin, apa dia panggil ni, al-muwatinin, yang sudah ada kad pengenalan, duduk sama kita, ada permit lah, itu tak boleh. Itu dia panggil hak kenegaraan yang perlu kita hormati. Mereka ada sebahagian mereka sekarang ini tak hormat, contohnya duk terbalikkan bendera negara, putar logo-logo, itu semua ni permainan orang yang tidak syukur nikmat negara ini beri kepada mereka kerakyatan, mereka pula buat kerenahan. Baik. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang Islam, tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal di dalam keadaan kafir. Ini perintah kepada suami pula. Suami hijrah, bini tak mau hijrah, duduk kafir juga di Mekah. Apa hukum? Tengok nota di bawah. Yakni, apabila suami memeluk Islam dan istrinya kekal dalam kufur sehingga habis tempoh iddahnya, maka putuslah tali perkawinan di antara mereka. Demikian juga hukuman apabila isteri menjadi kafir murtad, na'udzubillah, sehingga habis iddah. Maknanya suami Islam, bini belum lagi. Kita beri tempoh sehingga tamat iddah. Berapa bulan iddah dia? 3 bulan, 3 kali haid, 3 kali suci, tunggu. Kalau di Islam dalam tempoh ini, akad perkahwinan asal itu dikembalikan. Tak ada masalah. Tak payah, orang kata, tak payah belagak semula. Tekan itu. Tapi kalau dah habis iddah baru, habis iddah dia pun menyesal, suamiku kena akad nikah baru. Mengatir baru semula. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dan mintalah balik mas kahwin yang kamu telah berikan, dan biarkanlah mereka suami-suami yang kafir itu. Maknanya kalau nikah isteri dia tak mau ikut, minta balik mas kahwinmu. Apa ni, aku nak nikah lain. Yakni, kalau isteri memeluk Islam dan suaminya tetap kafir sehingga habis iddah, maka bolehlah suami itu meminta balik apa yang telah dibelanjakan kepada istrinya yang memeluk Islam itu. Ini yang pentingnya dua-dua lah, kan? Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Demikianlah hukum Allah. Allah hukumkan di antara kamu dengan adil, dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Sesalah sini, hukuman terhadap orang yang berhijrah yang telah berpisah dengan suami atau isterinya kerana agama, maka hukumannya sudah tetap. Sekarang ini kita pergi pula ayat yang ke-11, masih lagi dalam hukuman keadilan Islam tentang suami isteri yang telah berpisah li ajli din, kerana agama ini. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum. Dan sekiranya kamu tidak dapat menerima balik sesuatu dari mas kawin isteri-isteri kamu yang jadi murtad, serta melarikan diri ke pihak orang-orang kafir, mana nak ambil balik tak boleh. Dia pergi jadi kafir, lah dia kata, aku tak akan bayar kepada kamu sekali-kali. Mu nak ambil cari orang lain. Apa minta ni? Dah jadi kafir ni, payahlah nak berunding, kan? Dia sudah kelahi. Maka Allah kata apa?
fa'aqabtum fa'atul ladzina zahabat azwajuhum misla ma anfaqu. Kemudian kamu menyerang puak yang kafir itu serta mendapat harta rampasannya, maka berilah kepada orang-orang Islam yang lari istrinya itu ganti mas kawinnya sebanyak yang mereka telah bayar. Maknanya gini, orang kafir tak nak bayar, suami dia, isteri dia lari, maka bila berlaku peperangan, tentulah mereka akan ditawan. Kita dapat balik harta mereka, maka pihak suami boleh menuntut dengan kerajaan pampasan kerugian dia kerana kehilangan isteri. Boleh minta dengan kerajaan. Alhamdulillah, untuk dia nak kahwin lain. Kita kata ini keadilan yang kita tunjuk, yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba dia. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu telah beriman kepadanya. Biasanya ayat-ayat ini bila sebut tentang hukum yang agak berat, Allah akan sudah dengan ayat wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Orang yang bertakwa ya orang yang dengar kata, orang yang patuh kepada arahan. Orang tak takwa peduli apa dia? Betul tak? Orang tak takwa, dia tak apa peduli. Mana tahu? Lantak je lah dia kata. Itu baik. Ayat orang tak peduli dia panggil. Lantak je lah. Apa heran? Bahasa budak-budak Facebook ni mangkuk je lah. Apa benda ni? Ini bahasa tak tahu apa benda ni. Baik. Tamaklah kita cerita tentang al-mumtahanah, orang perempuan yang diuji. Maknanya surah ini nama dia surah Al-Mumtahanah. Kalau kita pasti mereka sudah beriman, jangan dihantar balik. Walaupun orang kafir menuntut, kita kata la, dia sudah duduk di bawah kawalan kami tidak akan serah dia. Perjanjian itu untuk laki-laki, perempuan tak masuk. Ini alhamdulillah Allah Ta'ala nak buka lorong, buka ruang untuk menyelamatkan muslimah kita daripada duduk di bawah kawalan musuh-musuh Islam. Baik, kita berpindah kepada ayat yang ke-12. Ayat 12 ini dia panggil ayat al-bai'ah, bai'atun nisa. Boleh, tajuk dia bai'atun nisa, iaitu perjanjian ikat setia di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wanita-wanita yang berhijrah. Nabi kita ada buat ikat setia. Bagaimana cara dia? Tengok dalam ayat kita ni, insya-Allah. Kemudian kita pergi pada huraian dan tamaklah kisah kita. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Wahai Nabi, apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepada kamu untuk memberikan pengakuan taat setia, itu dia panggil bai'ah. Bai'ah yang Nabi kita ambil ikat setia dengan kaum muslimah, dengan mukminat. Mana bila orang ni mari nak buat ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah buat perjanjian. Tapi dengan orang perempuan ini cukup dengan dia panggil mulut saja, dipanggil ikat setia. Nabi kita tidak bersalam dengan orang-orang perempuan. Beza kita hari ni, nak pakai nak salah belaka, mari orang perempuan pun kita kata tak.
Kata ni dalam hadis, kata hadis Bukhari, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yubayyi'nahunna kalaman. Nabi kita ikat setia dengan wanita, cakap je. Ikut perjanjian. Wa ma massat yaduhu yada imra'atin qattu. Nabi kita sallallahu tidak sentuh tangan dia dengan tangan wanita-wanita muslimah yang tidak halal bagi dia. Maknanya isteri dia, mahram dia lain, tapi untuk wanita umum tak ada. Kita hari ni jangan main friend gini salah. Hadis dalam Bukhari, wa kana yaqul, Nabi kita salah bersabda, inni la usafihun nisa, aku tak akan bersalam tangan dengan wanita. Innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli limra'atin wahidah. Aku bercakap dengan 100 orang depan aku sama dengan seorang perempuan yang ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingatlah. Jangan duduk mudah-mudah. Dia kata ada juga ulama negeri tertentu, di universiti tertentu, main-main salam laki-laki perempuan. Kita kata biar ke dia. Benda ni ada benda perbincangan para ulama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak bersalam dengan wanita. Yang pertama. Ni ada juga makcik-makcik zaman dulu. Dia kata mazhab Syafi'i boleh je kalau lapik kain, salam ustaz nak salam, lapik kain. Kita kata tak usah. Nabi kita la yusafihun nisa, Nabi kita tak bersalam. Jadi alhamdulillah bila kita hurai-hurai gini, makcik-makcik kita dah boleh terima, tak ada lagi yang mari holo tangan nak salam. Dulu dia lapik kain, salam ustaz. Macam tu dia punya sistem. Kan? Adalah satu hadis lagi. Tengok dalam risalah kita tentang aurat. Ana letak dalam hadis, la an yuq'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid. Kalau dicocok kepala seorang kamu dengan besi jarum, dengan jarum di kepala, lebih baik daripada kamu sentuh wanita yang tidak halal bagi kamu. Jangan duduk salam. Dia kata hadis ni dhaif. Pula dia macam itulah, kalau dia tak nak dhaif selalu. Kalau hak dia nak gak hadis dhaif pun jadi sahih. Siapa dia kata sahih? Dalam mimpi. Mimpilah asalkan sahih. Itu dia jadi masalah. Jadi kita kena faham sistem ilmu hadis. Baik. Ketika bai'atun nisa, ini ada satu cerita panjang. Waqad bai'an Nabi an-nisa fi Makkah fi ma ba'd. Mana Nabi kita bai'ah di Madinah ketika hijrah, dan waktu pembukaan kota Mekah. Ingat, tahun berapa buka kota Mekah? Tahun yang ke 8 bulan Ramadan. Ingat dalam kepala tu sampai bila-bila. Waktu pembukaan kota Mekah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kumpul wanita nak ikat setia bai'ah. Dengar cerita menarik. Di antara wanita yang telah dikumpulkan itu, iaitulah Hindun binti Utbah. Hindu dia mari dalam kumpulan wanita, dia tutup muka, niqab, tutup muka, hijab. Jadi Nabi tak kenal dia. Dengar cerita menarik ni. Siapa tak kenal Hindun? Isteri Abu Sufyan. Dia berlawan dengan Nabi lama mana? Lama mana berlawan dengan Nabi? 20 tahun. Daripada Nabi kita dibangkitkan, Abu Sufyan dengan geng-geng dia segala Pak Abu di Mekah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hijrah, Abu Sufyan lawan lagi. Dalam peperangan Badar, Allah Ta'ala takdirkan nak bakar lagi perasaan Hindu ni. Apa jadi tanda? Qutila, telah dibunuh dalam peperangan Badar itu. Siapa dia? Utbah bin Rabi'ah, ayah dia. Pak saudara dia Syaibah bin Rabi'ah. Anak dia Hanzalah bin Abi Sufyan. Dan adik-beradik dia nama dia Al-Walid bin Utbah. Kita bayangkan seorang perempuan menentang Islam sudah berapa tahun. Orang yang disayangi dia, ayah dia, pak saudara dia, anak dia, adik-beradik dia, dibunuh dalam peperangan Badar. Bagaimana perasaan dia? Tentu semangat membara menentang Islam itu kuat. Kalau orang kampung kita kena bunuh pun kita rasa marah. Ni ayah, pak saudara, anak.
Hei, dahsyat. Maka dalam peperangan Uhud, Hindun telah menunjukkan kemarahan dia tu dengan Allahu Akbar, dengan apa? Dengan dia telah melakukan sesuatu terhadap tentera-tentera Islam. Panjanglah, yang penting anda pun tak nak cerita, Hindun dah masuk Islam. Maka dalam peperangan Ahzab, sekali lagi lawan. Ahzab tahun berapa? Tahun yang kelima. Ingat baik, Badar tahun 2, Uhud tahun 3, Ahzab tahun yang kelima. Tahun yang ke-6 berlaku perjanjian Hudaibiyah. Masih lagi bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang ke-7 Nabi kita pergi ke Mekah untuk Umratul Qadiyah, mereka nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang ke-8 Nabi masuk Mekah, baru Hindu masuk Islam dengan Abu Sufyan. Tengok. Sewaktu Nabi kita buat perjanjian damai, Hindu ada sekali dia mari dalam keadaan apa? Dalam keadaan tutup muka, Nabi kita tak kenal. Nabi baca ayat Quran. Yubayi'naka ala, yang pertama. Tulis. Poin yang pertama dalam perjanjian, alla yusyrikna billahi syai'a. Jangan sekali-kali kamu melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla sesuatu pun. Ini perjanjian yang pertama. Mu nak berjanji dengan aku boleh, tapi kamu jangan melakukan syirik pada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Maka Hindun jawab. Faqalat Hindun. Hindun ni Masya Allah, kalau orang Kelantan dia panggil suka jap. Bahasa Malaysia apa jap ni? Mencelah. Bila Nabi jawab sepatah, kata sepatah, dia jawab sepatah. Itu dia panggil mencelah. Bahasa Kelantan kata suka menjampuk. Japuk ni maknanya jawab mulut. Nabi kata alla yusyrikna billahi syai'a. Syarat yang pertama, jangan sekali-kali kamu melakukan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Maka faqalat Hindun, wallahi innaka la ta'khuzu alaina ma la ta'khuzu minar rijal. Dia kata, ya Rasulullah, banyak pula syarat-syaratnya. Saya dengar orang lelaki tak banyak gini. Hindun jawab. Nabi kata, siapa dia ni? Setiap kali aku cakap dia menjampuk ni, siapa? Dia tak nampak lagi, tak kenal lagi. Tengok dalam ayat kita. Perjanjian yang kedua, wala yasriqna, dan kamu tidak mencuri. Mencuri bukan sifat orang Islam. Bila sebut mencuri, Hindu jawab pula, mencelah pula. Dia kata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Masya Allah. Mengikut dalam cerita ni, Abu Sufyan ada sekali. Dia berani. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Sufyan tu bakhil. Suami yang bakhil. La ya'tini minan nafaqah ma yakfini wa la yakfi bani. Dia tak bagi nafkah yang cukup untuk saya dengan anak-anak. Habis macam mana? Saya ambil harta dia senyap-senyap untuk nak beli makan. Boleh ke tak boleh? Abu Sufyan tengok. Orang perempuan ni buat penyakit buka rahsia kita depan orang ramai. Dengar ni muslimat kita, jangan buat perangai macam ni. Pergi depan ustaz tanya, apa hukum suami saya gini? Lah, jangan buat. Hindu ni ada halah khasah. Dia suka mencelah, suka menjampuk sebab dia ni orang kedai. Orang berani Hindu ni. Nabi kata, Nabi nak jaga juga hati Abu Sufyan, kan? Tak nak malukan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuzi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa ma yakfi bani. Nabi kata, ambillah harta dia dengan cara baik. Saya cakap cukup untukmu dan makan dan pakai anakmu. Boleh ambil. Dengan hadis ini sahih. Hadis ambil apa ni, soalan Hindu ni. Maknanya kalau mana-mana perempuan yang suami dia bakhil, boleh jadi ambil duit suami dia senyap-senyap untuk nak beli keperluan makanan minum di rumah dia. Beli makanan dapur. Suami tak ada, dia ambil beli. Tapi kalau nak beli beg, nak beli cincin besar-besar, nak pergi buat gigi emas, itu kena minta izin. Nak sedekah, lah. Sedekah dengan harta kita tak apa. Harta suami, kena minta izin. Yang Nabi benar kepada Hindu ni, khuzi minal mali bil ma'ruf ma yakfiki.
Saya cakap kamu cukup untuk nak makan minum kamu dan juga anak-anakmu. Itu je yang dibenarkan. Tajuk yang ketiga, wala yaznin, dan mereka tidak berzina. Jadi bila Hindu kata Abu Sufyan, Nabi pun tanya. Nabi pun nak kenal juga siapa dia ni. Makcik kedai ni berani jawab mulut ni. Nabi pun kata, Nabi intabah. Nabi kata, anti wa innaki la Hindun binti Utbah, muni Hindun ke? Sebab Nabi tak kenal dia tutup muka. Qalat na'am Hindun binti Utbah, fa'fu amma salafa afallahu ank. Allahu akbar. Tengok Hindun, bila Nabi tanya, mu Hindun? Mana bila sebut Hindun, naik bulu kepala orang Islam ni. Berat perangai dia dulu. Macam-macam dia buat dalam peperangan Badar, dalam apa ni, dalam peperangan Uhud, apa dia tak buat. Ada sebagai ulama sirah kata Hindu belah perut ambil makan hati Hamzah tu tidak sahih. Yang pentingnya banyak isteri lain yang dia buat. Kita boleh cek balik-balik dalam beberapa, ada dalam buku kisah masyhur tapi tidak sahih. Ada cerita. Wallahu alam, yang penting kerana dia tu besar. Bila Nabi kenal dia, anti Hindun? Qalat na'am. Ana Hindun binti Utbah. Dia jawab lalu, fa'fu amma salafa wa afallahu anka. Ya Rasulullah, maaflah hak cerita-cerita lama. Tutuplah fail. Allah Ta'ala maaf padamu ya Rasulullah. Mana dia minta, orang panggil minta maaf lalu. Tak usah duduk ulang baliklah. Benda lama tu biarkanlah ya Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Sejarah panjang. Kemudian bila Nabi kata, wala yaznin, jangan berzina. Hindu kata apa? Ya Rasulullah, wahal taznil hurrah. Orang merdeka zina? Tak ada. Ini menunjukkan bahawa di kalangan orang Arab yang berzina ni, al-jawari, hamba-hamba. Isteri-isteri mereka yang merdeka, dia tak buat benda jahat lagu ni. Hindu, awal taznil hurrah. Orang merdeka berzina? Tak ada. Tu orang tak baik. Berapa dah kita? Syirik, mencuri, berzina. Yang keempat, wala yaqtulna auladahunna, dan mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Sifat jahiliah ni, bila mari anak perempuan dia bunuh, Nabi buat perjanjian khas, jangan bunuh anak kamu. Kita hari ni tak ada, tak bunuh, campur kata pindah. Dah, letak pergi jalan, letak tersebah tangga masjid, jumpa sekenak ceruk jumpa. Maka bila Nabi kata jangan bunuh anak kamu, Hindu jawab. Tengok jawapan dia memang mengguruskan perasaan. Dia kata rabbainahum sigharan wa qataltumuhum kibara antum a'lamu bihim. Ya, sedap. Rasulullah, kami jaga anak kami daripada kecil sampai besar. Bila besar kamu bunuh dia. Maksud dia siapa dia? Anak dia nama Hanzalah yang dibunuh dalam peperangan Badar. Hindu ungkit balik. Aku jaga kecil anak-anak aku, besar membunuh. Sudah. Mau lebih tahu dengan mereka yang telah dibunuh itu. Allahul musta'an. Kita habis sungguh Hindu. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaghdab liqauliha. Nabi kita senyum. Nabi tak marah pun. Tak kata Hindu, duk dia anak mengkafir ke? Anak melawan aku, anak. Nabi tak ungkit. Biar. Boleh je lawak jawab, anak melawan aku. Kalau aku tak bunuh dia, dia bunuh aku. Kan? Nabi senyum. Ini menunjukkan, kata di ulama sirah hadza, ini menunjukkan bahawa lembutnya, rahmatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan umat dia. Kemudian yang kelima, wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa arjulihinna, saya kata dulu. Dan mereka tidak akan melakukan sesuatu dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka. Tengok apa dia dusta itu? Yakni berkata dusta, terutama berhubung dengan anak yang ada dalam kandungan mereka. Jadi para ulama mengatakan dusta tu dengan kata-kata, dia cakap bohong, mengaku tak betul pasal, kan, mengaku tak betul pasal, maka para ulama katakan dia lebih daripada itu lagi, iaitu dah buhtan khas, pembohongan yang khas
iaitu dia ngaku anak orang lain kepada anak dia. Contoh orang ni tak ada anak, dia pergi ambil anak beben dia, itu dia panggil buhtan. Buhtan khas. Buhtan secara umumnya apa dia? Semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu dia panggil buhtan. Dan Nabi kata bahawa dalam hadis tentang mengumpat, Nabi kata zikru ka akhaka bima yakrah. Mengumpat itu kita sebut benda orang tak suka, itu mengumpat nama dia. Sahabat mari tanya, in kana fihi ma taqulu, kalau saya kata tu sungguh dia buat, Nabi kata faqad irtabtahu, kamu telah mengumpat. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu, kalau kamu kata tu dia tak buat, maka kamu telah buat fitnah. Ini Nabi kata apa? Allah kata sebut dalam Quran ini fitnah. La yaftarinahu bibuhtanin. Buhtan ini mana pembohongan yang besar. Kemudian yang terakhir dalam perjanjian ini, berapa dah kita? 5. Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam suatu perkara yang baik. Dia tak derhaka dalam perkara yang baik. Jangan derhaka. Maka pada waktu itu, setelah 5 perkara dibuat perjanjian, fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah, innallaha ghafurur rahim. Maka terimalah pengakuan taat setia mereka dan pohonkanlah kepada Allah mengampunkan dosa mereka, sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi para jemaah tertanya-tanya, apa jadi dengan Hindun setelah dia masuk Islam? Jawabnya, Hindun ni gedebe masa kafir, gedebe juga dalam Islam. Kata di ulama sirah, Masya Allah, Allah Ta'ala maha berkuasa, ya muqallibal qulub, dia boleh palingkan hati yang dulunya kafir, sekarang ini sudah jadi hati orang beriman. Katanya di antara jasa Hindun setelah di Islam, mauqifha yaumal Yarmuk, pada hari peperangan Yarmuk, dia telah bangkit memberi semangat kepada tentera Islam, dan dia telah untuk masuk peperangan lawan Rom dengan 200 mi'atai alfi Rumi, 200,000 tentera Rom lawan dengan Islam yang berapa ribu saja. Salah satu daripada pemberi semangat iaitulah Hindun binti Utbah yang dulunya mengancam Islam, hari ini menjadi pembela Islam radhiyallahu anha. Begitulah keadaan Islam, umat manusia, awalnya lawan Islam, di akhirnya menjadi pembela Islam. Sebab itu kalau kita apa-apa, biarlah kita berpada-pada. Dalam ayat yang lepas, Allah ajar kepada kita, kalau benci biar berpada-pada, kalau sayang juga berpada-pada, jangan lebih-lebih. Ni kadang ni waktu kita sayang, kita puji sungguh-sungguh. Inilah pemimpin kita, pembangun negara gini-gini. Bila kita benci, inilah bapak perosak negara. Orang sama. Mulut yang sama, perkataan lain-lain, orang boleh tahu inilah dia panggil manusia yang tidak ada istiqamah. Ingat, orang perempuan sama juga. Kadang-kadang dia terlalu sangat sayang ke suami sehingga menimbulkan sifat cemburu buta yang tidak mengharmonikan itu. Sekejap-kejap marah ke suami. Benda simple ya. Tak ada apa qarinah, tidak ada evidence yang menunjukkan suami dia ni nak kahwin lain ke apa benda, tapi mengamuk lebih-lebih. Kita kata ini sebab bila dia baik tenang, suami tanya, kenapa awak jadi gini? Saya terlalu cinta dengan awak. Cinta bodoh nama lagi ni, bukan cinta. Nah, cinta biar betul. Ni cinta marah-marah, mengamuk-mengamuk, bertempik. Lepas tu saya cinta awak. Apa benda lagu tu? Nah, maka ini panggil habibaka hauna ma, kan? Sayanglah kepada orang biar kena pada tempat berpada-pada. Mungkin satu hari nanti mereka akan jadi musuh. Benci pada orang juga biar pada-pada, mungkin satu hari dia jadi kawan kamu. Allahul musta'an. Mari kita tutup ayat kita ini dengan ayat yang ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan teman rapat mana-mana kaum yang dimurkai oleh Allah. Jadi mengikut dalam ahli tafsir kata, biasanya kaum yang dimurkai ini al-maghdubi alaihim Yahudi.
kita kata Yahudi pada ketua besarnya, tapi hak lain-lain semua kaum yang kafir yang menentang Islam itu qauman ghadiballahu alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah Taala. Yahudi, Nasara, apa saja kafir atas dunia ini sama belaka. Jangan. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffar min ashabil qubur. Mereka telah hilang harapan mendapatkan kebaikan akhirat. Bila dia mati, habis. Sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang ada dalam kubur. Kata di para ulama tadabbur, dia kata surah ini kembali semula kepada asal. Ingat, awal surah dulu apa kita bincang? Jangan ya la tattakhizu aduwi wa aduwakum, jangan ambil musuh aku, musuh kamu jadi wali, jadi teman rapat, jadi setia. Akhir sekali pergi sana, naik jumpa bai'atun nisa, kan? Akhirnya Allah Ta'ala tutup ayat ini sebagaimana yang terawal, iaitulah qadiyah at-tawalli wal wilayah, qadiyah melantik, berkasih sayang, memberi kepatuhan kepada orang-orang kafir. Allah kata la tatawallau, jangan sekali-kali menjadikan teman rapat kamu, wali kamu, ketua yang kamu sayangi, qauman ghadiballahu alaihim, orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sekali lagi Allah Ta'ala takkid bahawa kita dengan orang kafir berkawalah dengan mereka dengan cara baik, sebagaimana ayat yang lepas, la yanhakumullahu, Allah Ta'ala tidak larang untuk kita berinteraksi dengan orang kafir yang tidak memerangi Islam. Tapi mereka, bila nampak mereka telah memusuhi Islam, tidak ada tahaluf, tidak ada pakatan, buatlah pakatan apa atas dunia pun, kalau dalam kumpulan ini ada orang yang menentang Islam, kita kata putuskan hubungan. Alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan tentang surah Al-Mumtahanah. InsyaAllah dalam siri akan datang kita akan rapatkan saf perjuangan umat Islam, sebab kalau saf tak rapat, orang kafir akan ambil kesempatan. Suratul Saf insyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.